bumi yang berinteraksi dengan tiupan angin solar. Okey. Okey. Suhu dan tekanan, yang ini adalah yang you dah belajar masa hukum Boyle, hukum Charles semua ni, untuk menceritakan tentang semakin PV sama dengan T, di mana tekanan mala dengan isi padu, dan juga jika tekanan tetap, suhu akan dinaikkan maka isi padu bertambah. Okey. Belum panas, tak apa, yang ni you boleh baca lah. Okey. Yang ni sebenarnya pernah soalan ni keluar, tapi untuk kali ni saya tak keluarkan. Bila saya berikan soalan untuk mengirakan sebagai contoh, kilang sawit dia mengeluarkan asap, kita kena kira berapa asap yang dikeluarkan tu, kita menggunakan formula yang ni lah, PV sama dengan nRT. Okey, ini adalah berkenaan proses adiabatik. Okey, suhu apabila gas mengembang pada suhu tetap, maka tekanan dan isi padu dia berubah secara mala. Ini adalah hukum Boyle. Okey, menggunakan PV sama nRT juga. Okey, untuk jenis-jenis awan, okey, you perlu tengok dia bergantung kepada ketinggian. Dalam kes ini, kalau you tengok ketinggian lebih kurang 4 km, ini dipanggil sebagai strato. Pertengahan daripada 4 hingga lebih kurang 8 km itu alto, and then yang last kali yang paling tinggi dipanggil zero. Okey. Dan pecahan dia ada yang strato ni dia ada cumulus, stratus. Okey. Kalau pertengahan alto cumulus, alto stratus. Yang paling tinggi dipanggil dia ada cirrus cumulus, and then cirrus stratus, and then cumulonimbus. Okey. Ya. Jadi ini adalah jenis-jenis awan yang you perlu tahulah. Okey. Okey, angin ini ada keluar dalam peperiksaan. Okey. Angin ni adalah pergerakan udara yang berlaku secara mendatar. Disebabkan apa yang menyebabkan terbentuknya angin ni adalah perbezaan tekanan. Satu tempat angin ni dia akan bertiup daripada kawasan yang tekanan tinggi kepada tekanan rendah. Maksud tekanan tinggi adalah kawasan tersebut mempunyai suhu yang rendah. Mempunyai suhu yang tinggi menyebabkan tekanan dia bertambah. Okay. Isi padu dia sama, jadi dia mengembang, jadi tekanan dia bertambah. Jadi yang ni dia akan pergi ke kawasan yang sejuk, yang tekanan dia adalah rendah. Okay. 20 km spoil, 45 km ini dah dikategorikan sebagai kuat, dah mula bergoyang. 90 km, apa yang berlaku ribut biasanya boleh mencabut akar pokok dan juga boleh jatuhkan manusia, dan dia boleh mencapai kelajuan 180 km. Kita dapati manusia ni dah boleh terangkat lah. Kelajuan yang paling tinggi yang kita jumpa adalah 372 km di Gunung Washington dekat New Hampshire. Kelajuan 325 km direkodkan semasa hurricane dan boleh mencapai 335 semasa ribut di Greenland. Jadi di Greenland ni dia ribut dia kuat sebab dia kawasan yang mendatar, dia tak ada gunung. Kebanyakan tempat di dunia biasanya kelajuan angin dia adalah lebih kurang 10 hingga 30 km sejam je lah. Okey, tapi yang paling berangin adalah di Cape Denison. Purata angin dia adalah 70 km per jam. Jadi angin yang berbeza ni amat penting bagi pelayar. Jadi adalah digunakan skala yang disebut sebagai skala Francis Beaufort ataupun skala Beaufort yang digunakan oleh kapal laut. Yang ni skala Beaufort ya.
Okay. Jadi Beaufort yang dibuat oleh UK, and then yang ni Toro, skala Toro yang dibuat oleh Europe. Okay. Europe gunakan skala Toro, and then di Jepun digunakan skala angin dipanggil sebagai Fujita scale. Okay. Kesemua ni samalah, tapi tempat yang berbeza, jadi dia sesuaikan dengan tempat skalanya. Okey, punca angin. Atmosfera sebenarnya bertindak aktif dengan adanya pemanasan daripada bumi, daripada matahari. Jadi pemanasan menyebabkan adanya olakan angin dalam kawasan tertentu ataupun secara global. Ini kerana perbezaan tekanan radiasi yang diterima oleh kawasan kutub dan kawasan khatulistiwa. Just imagine kawasan kutub, dia kurang menerima cahaya matahari, jadi dia sejuk. Okay? Dan kawasan khatulistiwa yang paling direct kena matahari, jadi dia panas. Perbezaan panas dan sejuk mewujudkan olakan angin yang dipanggil sebagai air mass ataupun jisim udara. Okay. Jadi ada 4 faktor yang sebenarnya mempengaruhi tipuan angin. Yang pertama adalah graviti, tarikan graviti menyebabkan angin itu boleh stop. Yang kedua, kecerunan tekanan udara. Yang ketiga, kita panggil Coriolis effect ataupun putaran bumi. Dan yang keempat adalah geseran ataupun friction. Okay. Kesemua faktor ini berkait rapat. Kalau jika bumi tak berputar, angin akan bertiup dalam garis lurus. Jika tiada geseran, maka angin tak akan bergerak lama dan tidak akan berhentilah. Okey, tarikan graviti, kecerunan udara. Yang ni biasalah, okey, bumi ni besar, jadi dia walaupun kita tak nampak, sebenarnya dia ada menarik atmosfera ke permukaan bumi, ke teras bumi. Sekiranya tak ada tarikan graviti, apa yang berlaku? Udara yang berada di permukaan bumi akan terlepas ke angkasa. Okay? Terlepas ke angkasa. Maknanya, dia tak kekal di permukaan, dia akan pergi ke angkasa. Sebab itu, tarikan graviti ni cukup penting. Okay? Cukup penting. Okey, kecerunan tekanan udara dikenali, diukur di suatu tempat tu. Dipanggil tekanan udara yang sama diletakkan di dalam satu isobar line, dan anjakan antara isobar ni menentukan arah kecerunan tekanan udara lah. Ini contoh di Amerika Selatan, Amerika Utara. You boleh nampak ini adalah kontur, dia macam kontur tapi dia adalah lebih kepada tekanan udara. Low di sini, and then makin bertambah. Ini low, and then you boleh nampak 22, 30, dia makin bertambah. Okey, jadi perbezaan tekanan ini sebagai contoh di sini, tekanan tinggi akan bergerak masuk ke kawasan tekanan yang rendah. Okey, ini di semenanjung Malaysia, Asia Tenggara, you boleh nampak dia punya arah tekanan. Okay, daripada ni, you boleh tengok daripada semenanjung Malaysia 25 ke 24. Jadi angin biasanya bertiup daripada sini. And then 23. So angin biasanya bertiup macam ni. Okay. Ke utara and then ke sini. Okay. Dalam membuat garis isobar ni, bacaan dilakukan pada ketinggian yang sama. Okay. Dan ketinggian yang sama dengan aras laut, jadi tekanan ni dianggap berlaku secara mendatar lah. Kalau diambil pada contoh, kita ambil isobar di Kuala Lumpur, okay, dan kita nak compare dengan isobar di Genting Highland, ketinggian Genting Highland tu kita perlu betulkan pada nilai aras air laut lah. Dia ada dia punya ni. Jadi barulah kita boleh tahu di Genting Highland tu berapa dia punya
tekanan atmosfera dia. Okey, faktor yang 3 adalah kesan Coriolis ataupun putaran. You cuba tengok, sekiranya bumi ini adalah kutub kosong sini. Ini adalah khatulistiwa. Kita melihat daripada atas bumi. Katakanlah kalau bumi ini tidak berputar, angin yang bertiup daripada kutub pergi ke kawasan khatulistiwa, dia akan mengikut jalur daripada O ke A. Okey, lurus, bergerak lurus. Tetapi itu tidak berlaku sebenarnya. Apa yang berlaku, adanya putaran bumi menyebabkan masa angin bergerak ini, bumi akan berputar dengan sigma lambda macam ni, menyebabkan sepatutnya dia pergi ke A tetapi dia pergi kepada A prime. Okey. Sementara kawasan A ni akan berpindah kepada kawasan B. Dia berputar macam ni lah. Jadi ini menyebabkan arah angin itu sendiri berubah disebabkan oleh kesan putaran bumi. Kalau bumi tak berputar, maknanya tidak ada perubahan arah tiupan angin secara global. Okay? Yang ketiga adalah yang keempat adalah geseran lah. Semasa angin bergerak ni, pokok objek ni akan menghalang dan mengurangkan kelajuan angin dan ini akan menyebabkan angin itu boleh perlahan. Okey, kitaran global ni, cuba tengok, ini adalah suhu. Di bahagian tengah ni yang panas, ini adalah yang sejuk. Okey. Jadi kalau kita tengok, kalau ikutkannya, angin yang panas di kawasan khatulistiwa ni, dia boleh naik dan dia akan terus ke bahagian kutub utara atau kutub selatan. Tetapi tidak berlaku sedemikian. Angin ini dia bergerak di dalam sel-sel yang disebut sebagai garis khatulistiwa dengan garis dia panggil polar point di sini. Jadi dia ada dipanggil sebagai Hadley cell, Ferrel cell dan juga polar cell. Ini bermaksud angin yang di kawasan khatulistiwa dia tidak terus sampai ke kutub, tapi dia sampai ke satu latitude, dia akan turun, dia dah sejuk and then dia bertiup kembali ke arah khatulistiwa. Begitu juga kawasan Northern East ni, Ferrel cell ni macam tu. Okay, angin yang sejuk, okay, akan naik and then dia berlawan macam tu. Sementara yang ni didapati angin yang panas akan naik and then dia menyejuk balik. Okay, jadi cuba tengok yang merah tu adalah panas. Bila dia panas, dia akan naik dan menyejuk kembali macam tu. Okay, jadi udara panas di tropika membentuk zon tekanan rendah di zon intertropika. Apabila tiupan angin mencapai altitude 30 darjah utara dan 30 darjah selatan, dia dikenali dipesongkan oleh kesan Coriolis. Membentuk sel dipanggil sebagai Ferrel cell. Jadi kesan Coriolis lah sebenarnya yang menyebabkan angin ini bertiup dalam sel-sel dia sendiri. Okey, ini adalah banyaklah nama angin orang dulu-dulu dia akan berlayar, dia akan guna angin. Okey. Angin Dondrom, Southeast Trader, Westerlies, okey. Jadi kalau contoh you nak bergerak daripada Australia, okey, nak naik kapal layar. Jadi kalau you nak pastikan you sampai ke contoh ke manalah, ke Afrika contoh. Jadi you perlu bergerak ikut arah angin ke arah sini, follow arah westerlies, pergi ke sini,
and then naik ke sini, dia akan bawa you naik atas. Okay, jadi gitu cara dia. Jadi dia dah ada arah angin dia sendiri. Okay, maknanya pelayar dia tahulah arah angin. Okay, and then ada angin tempatan, dia ada 4 jenis, bayu laut, bayu darat, angin bukit dan lembah, angin katabatik dan juga Chinook. And then juga ada malapetaka berkaitan dengan angin, dia ada ribut petir, tornado dan juga hurricane lah. Bayu laut, angin daripada laut bertiup ke arah daratan. Okay. Jadi semasa siang hari, daratan lebih panas berbanding dengan lautan. Oleh itu, olakan udara panas dari daratan naik ke atas dan udara sejuk daripada lautan akan bertiup ke daratan. Ini dikenali sebagai bayu laut. Okay, kalau you tengok, you pergi siang hari, you dapati angin banyak bertiup daripada laut ke darat. Tapi kalau you pergi sebelah malam, didapati daratan ni lebih cepat menyejuk. And then berbanding dengan lautan lah. Jadi apa yang berlaku, udara daripada daratan yang sejuk ni, dia akan meniup ke arah lautan. Sebab itu, sebelah malam you dapati tak ada angin tepi laut. Okay. Sebab itu, dia adalah tiupan daripada daratan ke laut. You dapati duduk tepi pantai sebelah malam, tak ada angin yang bertiup, seolah-olah itu adalah bayu, itu panggil bayu darat. Okay. Okey, angin bukit dan juga angin lembah. Angin bukit konsep dia sama dengan bayu laut, bayu darat. Okey, pada siang hari kalau tebing bukit itu lebih panas dari lembah, jadi udara dari lembah akan bertiup naik lereng ke bukit lah. Maknanya kalau you bergerak siang hari, apa yang berlaku, udara daripada lembah akan naik ke bukit. Tapi bila malam, angin akan bertiup daripada bukit ke lembah. Okay? Sebab itu kalau you hiking, naik bukit siang hari, tiba-tiba baung kentut, yang berlaku sebenarnya bukan orang depan you yang kentut. Yang kentut adalah orang belakang. Sebab udara daripada belakang naik tempat you. Okey, angin katabatik ni adalah angin sejuk dan tempat yang sebenarnya berlaku di satu tempat yang terhasil apabila lembah tinggi dekat pematang gunung ni dia terkumpul angin yang sejuk yang tempat, and then dia turun secara mengejut ke lembah. Okay. Sebagai contoh yang biasa dipanggil angin Mistral di Perancis, angin sejuk berada di pematang ataupun puncak bukit, and then bila dia dah terkumpul banyak, dia akan turun ikut lembah. Kelajuannya boleh mencapai 150 km per jam lah. Okay. Ini contoh dia. Ada dataran dekat tanah tinggi, so dia berkumpul di sini. Bila dia dah melebihi ini, dia akan turun. Okay. Disebabkan tarikan graviti, pressure, and then dia membentuk angin Mistral lah, katabatik. Okay. Angin Chinook, kalau tadi angin sejuk, yang ni adalah angin yang panas. Okay. Apabila berlakunya hujan, adanya angin yang kering, yang panas, dipaksa naik ke bukit, and then tiba-tiba dia turun balik. Okay. Yang ni dipanggil sebagai Chinook. Perbezaan dia, katabatik angin sejuk, yang ni angin yang panas. Ribut petir berlaku akibat biasanya dibentuk pada cumulonimbus. Tornado yang inilah. Okay. Tornado ni you boleh baca. Dia ada funnel disebabkan oleh perbezaan tekanan daripada udara atas dan bawah. Okey.
Lebih kurang dalam setengah jam untuk kuliah kita yang pertama. Ada pertanyaan untuk sistem MS Suara? Tadi Doktor. Boleh follow saya cepat-cepat ni. Boleh Doktor. Boleh Boleh. Okey, kita pergi pada sistem yang seterusnya. Ataupun you nak take file dulu, 5 minit. Siapa nak pergi toilet, boleh pergi toilet. Kita start 3 suku, saya nak 3 suku, boleh? Boleh Doktor. Boleh Doktor. Okay. Boleh.
Okey, boleh kita mula? Boleh. Okey, ini adalah sistem hidrosfera. Sistem hidrosfera ni kita akan bincang berkenaan dengan air lah. Terutamanya berkenaan dengan kitaran air. Dan kita akan tengok air di bumi ni dia ada air daratan ataupun surface water dia panggil. And then air bawah tanah. And then yang last sekali adalah lautan lah. Dan kita akan bincangkan berkenaan dengan yang ni. Okey, kalau kita tengok air adalah satu keunikan bagi bumi. Hampir 70% daripada permukaan bumi ini adalah diliputi oleh air, termasuklah glasier. Air lautan dan juga glasier. Di Venus, suhu dia tinggi, jadi air wujud sebagai wap air saja. Sementara di Marikh, tekanan dan suhu rendah menyebabkan kita jumpa air ni wujud dalam wap ataupun dalam ais sahaja. Jadi air di bumi ini terbahagi kepada yang pertama dipanggil air di daratan. Cuma 1%. And then 2% lagi adalah air glasier yang membentuk salji ataupun glasier di Greenland dan juga di kutub. Dan yang ketiga adalah air lautan yang masin 97%. Jadi air yang kita guna sehari-hari ini yang kita duk pakai itu cuma 1% saja. Ini termasuklah air sungai dan juga air bawah tanah. Okey. 1%. You just imagine kalau yang 1% ni tercemar, okey, you dah tak ada, tak boleh nak tambah lagi lah. Kajian berkenaan air dalam alam sekitar ni dikenali sebagai hidrologi. Okey. Kalau kajian air bawah tanah disebut sebagai kajian hidrogeologi. Ya. Jadi kalau you tengok engineer dia ada kajian air tapi dia lebih pada hidrologi, mengkaji surface water, sungai dan juga untuk buat empangan sungai itu. Dia tidak mengkaji groundwater. Groundwater itu hak milik geologi lah biasanya buat kajian. Okey, air dijanakan oleh proses penyejatan oleh matahari. Jadi air ini, air laut mengalami penyejatan. Dia melalui semua sistem, dia masuk sistem atmosfera, diminum oleh haiwan dalam sistem biosfera dan juga dia masuk di dalam tanah di dalam litosfera. 84% air di udara datang daripada lautan dan selebihnya daripada tumbuhan dan juga haiwan lah. Jadi apa yang berlaku kitaran dia, matahari memanaskan lautan, teruap dan udara yang panas ni akan naik ke atas, mengepang, akibat tekanan rendah dia akan menyejuk dan turun sebagai hujan. Okay. Tapi you kena ingat 75% hujan kebanyakannya berlaku di lautan. Okay, sebab laut ni luas. Cuma 25% sahaja yang menimpa bumi. Okay. Jadi kitaran air daripada dia teruap di lautan and then dicurah sebagai hujan, masuk ke dalam tanah, dialirkan semula melalui sungai ke laut, sekitar 10 hari sahaja kitaran itu. Okay. Dan agak orang cakap 10 hari ni sekejap sajalah. Maknanya you just imagine daripada lautan pergi ke bukit, turun sebagai hujan dan then masuk ke sungai, pergi ke laut semula dengan 10 hari. Dan dalam sistem kita, kita dapati bahawa dikatakan bahawa air yang terdapat di bumi kita ni tetap tak ada yang terkeluar ke atmosfera. Okay. Walaupun dia berubah, diminum oleh haiwan dan masih lagi haiwan perlu keluarkan sebagai kencing semua tu. Jadi sistem mengikut teorinya, sistem air di dalam bumi ni tetap. Okay. Cuma dia berubah daripada bentuk uap kepada cecair pada pepejal pada gas lah. Okay. Yang ni dia punya water cycle, okay, yang saya huraikan.
Okey. Yang 1% tadi adalah air daratan. Air daratan ni dia ada meliputi air sungai, tasik dan juga air bawah tanah. Okey. Kita banyak sungai, kita banyak tasik. Okey. Tasik tahunya lah, kita banyak sungai. Sebab itu kita, kalau kita tengok empangan kita di Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak, kita ada lebih kurang dalam 200 empangan. Okey. You boleh baca berkenaan air ini dalam Utusan Malaysia. Saya ada menulis tentang empangan, macam mana kita nak menjaga empangan. Okey. Jadi air di sungai, di tasik, diempangkan dia, buat tapungan empangan, and then digunakan oleh manusia. Okey. Itu yang lazim kita buat, straightforward. Tapi air bawah tanah sekarang ini menjadi cukup penting. Kalau you tengok, apabila berlaku empangan tu sendiri tercemar oleh benda-benda grease, minyak dan sebagainya. Jadi alternatifnya adalah kita guna air bawah tanah. Okay. Air tasik merujuk pada air daratan menepati permukaan bumi yang berlekuk. Kanada ada separuh daripada air tasik dunia. Tasik boleh juga terbentuk oleh proses volkanik ataupun kesan tektonik, di mana kalau kita tengok tasik Danau Toba di Indonesia dekat Sumatera tu, Danau Toba itu sebenarnya dia adalah tasik kawah gunung berapi. Okay? Maknanya dia adalah kawah gunung berapi yang keluasannya melebihi 100 km. Okay? Dan dia membentuk kawah yang sudah tidak aktif dan dia lekuk, jadi diisi oleh air hujan. Okay? Jadi dia membentuk tasik. Tasik terbesar adalah Laut Garang Caspian. Okay? Air bawah tanah penting untuk kegunaan domestik. Ia perlu diambil dengan sistematik bagi mengelak kecelakaan. Okay. Cuma air bawah tanah ni apa yang berlaku? Kalau pengambilan kita secara tidak bersistem, dia akan menyebabkan tanah di bahagian atas akan mendap ke bawah. Ini yang berlaku di Thailand, di Bangkok. Pengambilan air bawah tanah dia berlaku secara ekstensif. Menyebabkan tanah di Bangkok ni turun. Okay? Bila dia turun menyebabkan senang berlakunya banjir. Yang kedua, paras air laut tu akan dengan paras tanah tu hampir sama, jadi bila hujan je dia akan senang berlaku banjir. Lepas itu di Bangkok kalau you tengok banjir kerap berlaku dan juga ni. Begitu juga di Kelantan. Kelantan pun dia ambil pengambilan air bawah tanah cukup besar, tapi setakat ni belum ada menunjukkan ada tanda-tanda penurunan tanah lah. Okay. Cuma dia punya ni lah. Okey, sungai. Sungai ini merujuk kepada air daratan permukaan menjadi medium pengangkutan sumber makanan domestik dan juga tenaga. Dia mengalir daripada hulu ke hilir, muara. Kalau you tengok keratan rentas daripada hulu ke hilir ni dia berbeza A, B, C. Kalau A itu kita dapati di hulu dia punya saiz dia lebih kecil tapi curam tebing dia dan dasar dia lebih cetek. Okay? Berbeza dengan muara, dia saiz dia lebih lebar, okay? Lebih dalam, and then dia punya dasar dia lebih melebar macam tu. Okay? 5 perkara yang berkait rapat dengan sungai adalah kelebaran purata ataupun dan juga kedalaman, kecerunan, laju purata air, discharge ataupun kuantiti air mengalir dan juga sedimen terampai. Jadi kalau you membuat pencirian sungai, you perlu ada 5 perkara inilah. Okay. Okey, ini contoh pengiraan. Kalau kita nak lihat kadar aliran discharge bergantung pada keluasan dan juga kedalaman sungai. Discharge sama dengan keluasan keratan sungai darab laju purata
luasan kita dapat lebar darab purata dalam, darab dengan laju, jadi kita boleh dapatlah discharge dia macam ni. Contoh kita ambil, laju purata adalah 1 meter per second, sungai kedalaman purata dia 2 meter dan kelebaran dia 5 meter. Jadi discharge dia adalah 1 meter per second darab 2 meter per second darab 5 meter. Jadi 10 meter padu per second jumlah air yang mengalir. Okey. Okey, air bawah tanah penting sebenarnya. Saya banyak buat untuk Felda dan juga untuk institut kadang-kadang dia tak cukup air daripada Syabas dan sebagainya, jadi dia nak telaga dia sendiri. Jadi telaga dia sendiri dia perlu korek, tapi dia perlu tahu di mana nak mengorek dia. Okey. Secara umumnya air berada 75 meter di bawah permukaan bumi. Kalau kita nak air yang tetaplah, yang tidak dipengaruhi oleh musim kemarau dan tengkujuh, dia mesti 75 meter ke bawah. Dan anggaran lapisan dia adalah lebih kurang 55 meter ketebalan dia. Okey, ini you boleh tengok Kalau lapisan yang pertama ini ada dipanggil unsaturated zone, dan dekat sini dia ada water table, aras air bawah tanah. Dan ini aquifer, unconfined aquifer. Ini adalah confined aquifer dekat bawah. Okey. Ini juga berkenaan dengan air. Dia ada dua. Kalau air bawah tanah ni dia ada dua jenis, dipanggil sebagai aquifer tertutup dengan aquifer tak tertutup. Apa maksud dia? Katakanlah ini cross section. Kalau you korek lubang yang pertama, ini bila you korek, bahagian atasnya adalah tanah, and then selepas tapisan tanah, you jumpa water level. Water level and then you korek, itu adalah kita panggil aquifer yang pertama. Aquifer yang pertama disebabkan dia tak ada lapisan penutup di bahagian atas, maksud dia lapisan yang telap air, sebagai contoh clay. Jadi menyebabkan dia terbuka, air boleh daripada atas turun ke bawah, and then air daripada bawah ni naik atas. Ini dipanggil unconfined aquifer, tidak tertutup. Okay. Kalau kita korek lebih dalam, okay, apa yang berlaku? Kita akan melepasi lapisan layer clay, and then bawah clay kita jumpa sandstone. Ini yang biru ni sandstone lah. Okay. Jadi apa yang berlaku? Sandstone di bahagian bawah ni dia adalah tertutup, ditutupi oleh clay di bahagian atas, jadi tekanan dia adalah tekanan tinggi. Jadi ini akan dikenali sebagai lapisan aquifer tertutup ataupun confined aquifer. Antara unconfined dengan confined aquifer yang tertutup ni lebih berekonomi. Maknanya dia lebih banyak air dia, lebih bersih, okay, compare dengan unconfined aquifer. Okay. Jadi biasanya kita akan cari yang confined aquifer lah. Okay. Okay, jadi ini menunjukkan water level, air recharge area dekat kawasan bukit. Water level dia macam ni. Bila you drill dekat sini, dekat confined aquifer, kalau water level dia lebih tinggi dekat sini, dia akan keluar memancut air dia. Tak perlu guna pump. Okay. Tapi yang ni you perlu guna pump lah. Okay. Okay, hukum dasi, you boleh baca ini mengira antara dua kadar air. Okay, tak keluar ni. Okay, lautan ni keluar. Okay. You boleh tengok lautan 70%. Hampir ke semua lautan ni diwakili oleh lautan Pasifik, Atlantik dan juga lautan India. Okay, and then ada laut-laut lain yang lain lah. Okay, ini gambar rajah lautan. Okay. Dari segi kedalaman, kalau kita tengok
awalan penentuan kedalaman lautan ni sebenarnya dilakukan menggunakan wire pada zaman dulu. Diturunkan wire daripada kapal dan dia ambil bacaan, dia dapat lebih kurang 7,000 bacaan dengan kedalaman adalah lebih daripada 2,000 meter dan 600 bacaan kedalaman lebih pada 9,000 meter. Okay. Tapi dia tak berapa tepat sebab bila you turunkan wire, arus lautan ni dia bergerak. Jadi wire tu pun ada terbengkok. Jadi tak berapa tepat. Jadi pada tahun 1920, dia ada terciptanya dipanggil echo sounder di mana bunyi dihasilkan dekat bot dimasukkan ke dalam lautan dan dia pergi ke masuk lautan berjumpa dengan dasar dan dipantulkan kembali and then diambil pantulan sounder tu dan jadi dia boleh ukur masa ketibaan dengan masa diterima semula and then dia boleh kira kedalaman dia. Okey. Jadi lautan yang paling dalam adalah dipanggil tebing Mariana. Itu 11,035 meter. Mana dia lebih dalam compare dengan Gunung Everest. Gunung Everest cuma 8,848, 8,848 sahaja. Okey. Dari segi kedalaman purata lautan, secara umumnya 4,500 meter berbanding dengan purata ketinggian bumi cuma 750. Just imagine maknanya dia lebih dalam lah. Maknanya bumi kita ni sebenarnya lebih berlekuk-lekuk hasil daripada hentaman meteorit pada zaman dahulu. Okay. Kita nampak dia rata tapi sebenarnya dia berlekuk-lekuk. Okay. Lekuk tu membentuk lautan. Okey, jumlah isi padu lautan dianggarkan 1.35 bilion kubik kilometer. Okay. Dan usia air di lautan adalah 3.95 bilion tahun. Jadi kalau kita tengok macam mana asalan air lautan ni boleh berlaku, ada teori menyatakan bahawa air lautan ni adalah hasil daripada perut bumi. Bumi yang mengeluarkan air. Okay. Air hasil daripada letusan gunung berapi, dia keluar and then dia menyejat membentuk air. Okay. Okey, itu untuk bahagian hidrosfera. Okey. Saya akan pergi untuk bahagian biosfera. Okey. Ada pertanyaan setakat ni? Tak ada. Ada, okey. Saya harap you follow kuliah ni. Okey. Sekarang ni untuk biosfera ni saya nak menceritakan tentang kehidupan kuno, bukannya kehidupan yang masa sekarang. Okey. Sebab kita ahli geologi, kita kajian kehidupan kita merujuk kepada kehidupan berdasarkan pada fosil. Okey. Ahli biologi dia mengkaji tentang kehidupan sekarang. Okey. Spesies yang ada sekarang, tapi kita tak berminat dengan yang ada sekarang, kita lebih pada yang fosil. Okey. Jadi dalam sejarah kehidupan kita ada dipanggil sebagai bermula kehidupan ni adalah pada 850 juta tahun dulu. Pada zaman dulu dipanggil sebagai barren glacier, maknanya tak ada tumbuhan, tak ada apa, cuma daratan dan juga salji ataupun glacier saja. 850 juta tahun. Hidupan tak ada. Dipanggil barren glacier. Okay? Lepas itu 700 juta tahun barulah mulanya dijumpai fosil yang simple, amoeba kalau you tengok. And then
daripada 700 sehinggalah 550 mulalah terbentuknya banyak hidupan lautan. Okey, lautan dulu. Lepas pada itu, pada 400 juta tahun, hidupan daripada lautan dia intrude ataupun dia meneroka ke daratan. Okey. Jadi 700 juta tahun dia kebanyakan dan hidupan kita tengok dalam lautan saja. Dan 400 juta tahun barulah start tumbuhan pergi ke daratan dan haiwan pun pergi ke daratan. Okey. Ini adalah skala masa geologi. Kalau you tengok Precambrian, okey, yang ini Precambrian. And then kita ada Paleozoic, Mesozoic dan juga Cenozoic. Okey. Jadi Paleozoic ini usianya bermula daripada 540 juta tahun. Okey. Kita jumpa the first fossil yang ada dengan shell, cangkang. Di sini dipanggil sebagai usia invertebrata. Okey. Pada 440 juta tahun adanya fish, okay, first fish, and then dia bermulalah first fish 440, and then banyak ikan lah, okay. Sehinggalah pada 350 juta tahun adanya wujud amphibia. Amphibia ni maknanya dia boleh hidup di lautan dan juga hidup di daratan. Okay. Sehinggalah 250 juta tahun bermulanya haiwan itu bergerak ke daratan membentuk reptilia. Okey. Okey. Dan pada usia 65 juta tahun reptilia ni kebanyakan dinosaur pupus. Okey. Dan diganti oleh mamalia. Okey. Mamalia sehinggalah manusia dikatakan develop pada 10,000 tahun yang lepas. Okay. 10,000 tahun yang lepas dulu. Okay. Jadi banyak haiwan-haiwan sebagai contoh trilobite. Ini Blancas trilobite. Pada 490 juta tahun dia dah ada sampai sekarang dia ada. Okay. Sampai sekarang dia ada. Okey, 1000 juta tahun atmosfera ni adalah tak sama dengan sekarang. Climate dia panas, okey. Sea level dia tinggi. Jadi untuk yang ni tak ada apa-apa yang berlaku. Lepas tu pada masa 850 juta tahun kebanyakan daratan dan juga bumi, permukaan bumi ni adalah dalam bentuk glasier. Okey. Tak ada apa-apa yang berlaku, dipanggil sebagai longest winter. Tak ada haiwan, tak ada tumbuhan. Sehinggalah 700 juta tahun, okey, dia jumpa haiwan, okey. Dan juga dikatakan geology believe that the first appearance of fossil shellfish, okay. Shellfish ni cangkang lah, okay. Bermula pada 505 juta tahun. Okay, and then Australia geology, dia jumpa dipanggil sebagai Ediacaran life, okay. Mikroorganisma yang kecil macam amoeba tu, tapi dia boleh produce diri dia sendiri. Okey. 770 hingga 550 juta tahun. Yang ni kalau you tengok dia lebih kepada terbentuknya trilobite yang ada dua cangkang. Okey. Pada masa ini lepas 550 juta tahun daripada lautan dia nak pergi kepada daratan. Jadi
dikatakan bahawa pada masa ini ada beberapa teori lah yang menyebabkan tumbuhan tu dah nak pergi ke daratan disebabkan oleh teori yang pertama, Darwin. Dah terlampau padat sangat di lautan. Padat, jadi dia nak cari tempat baru. Jadi dia berubah. Okay. Brachipod, trilobite ni dia berubah untuk dia tengok ni. Okay. Yang kedua, untuk berubah tu dia perlu cepat membiak. Jadi pada masa itu berlakunya adanya jantan dan betina, and then kalau dulu dia produce diri sendiri, tapi sekarang ni dah ada jantan betina, and then dia lebih banyak lah, and then dia bercampur antara berbeza jenis, jadi dia menghasilkan spesies yang baru. Okay. And then pada masa itu juga ada dikatakan atmosfera sesuai, kaya dengan oksigen di daratan, jadi manusia, haiwan mula menakluki daratan lah. And then juga dikatakan bahawa pada 700 juta tahun dulu dia sejuk, tapi dia lebih panas selepas 650 juta tahun, jadi sesuai lah untuk haiwan berada di daratan. Okey, selain itu juga adanya katastrofi yang ataupun jom bencana yang besar menyebabkan bahagian daratan ni berubah secara mendadak. Okey. Dan perubahan ini menyebabkan dia sesuai padanya. Jadi sebab itu berlaku pada 400 juta tahun, tumbuhan yang berada di lautan dia menakluki daratan lah. You boleh baca. Cuma yang saya nak sebutkan di sini adalah pada masa 250 juta tahun, okay, hampir kesemua tumbuhan disappeared, okay, disebabkan oleh satu tektonik yang dikenali sebagai hentaman meteorit lah. Okay. Kemungkinan dia ada banyak teori pada masa 250 juta tahun ni. Glacier cooling, general warming, ada upwelling oxygen, poor water, and then ada juga perubahan daripada ocean flow yang membunuh sea life. Jadi ada banyak benda yang pada 250 juta tahun. Ini belum lagi dinosaur. Okey, ini adalah contoh-contoh lah jika teori yang menyatakan kenapa ada kepupusan massa yang besar pada 250 juta tahun. Okey, selepas kepupusan itu berlaku, diganti oleh reptilia. Reptilia dah bermula pada 250 juta tahun, sehinggalah dia pupus kembali pada usia 65 juta tahun. Okey. Salah satu yang paling kita ketahui adalah dinosaur lah. Okay. Jadi dinosaur ni dia ada banyak jenis sauropod, stegosaurus, ceratopsian, yang banyak lah. Okay. Therapod yang paling kita ni, ataupun T-Rex, okay, yang makan daging ni, famous T-Rex. Okay. Apa sebenarnya yang berlaku pada dinosaur? Pada tahun 1980, banyak ahli geologi menyatakan bahawa dinosaur ni pupus secara natural, maknanya dia berlakunya competition makanan tumbuhan, menyebabkan haiwan ni saling bergaduh dan dia pupus. Tapi sebenarnya Lewis dan Alvarez ni dia dapati bahawa pada 65 juta tahun yang menyebabkan kepupusan dinosaur itu disebabkan oleh adanya hentaman meteorit yang cukup besar, panggil tectonic explosion, okay, yang menyebabkan
berlakunya perubahan klimat yang cukup besar dan haiwan yang berada, dinosaur yang berada di situ pupus. Okey. Dia hasilkan idea ni, dia mengatakan bahawa pada usia 65 juta tahun dijumpa batuan yang dikenali sebagai lapisan KT boundary ataupun lapisan yang kaya dengan iridium. Kepekatan iridium ni bertambah daripada 20 hingga 60 kali ganda daripada iridium yang dijumpa dalam batuan sedimen yang biasa. Okey, iridium ini boleh dihasilkan, sos dia adalah daripada hentaman meteorit. Sebab itu dikatakan bahawa pada adanya berlaku hentaman meteorit, iridium ni akan terhasil pada hentaman meteorit tu, bukan terhasil, dibawa oleh meteorit dan ditabur pada seluruh muka bumi dan dienakkan di dalam batuan sedimen. Okey. Teori ini tak diterima, tapi further study dekat lapisan KT ini, dia ada banyak lagi evidence. Kalau kita nak tahu berlakunya hentaman meteorit, kita kena tengok beberapa evidence lah. Dia panggil short outer quartz, okay. And then dia ada tiny glass spheral, ada chaotic rock. Chaotic ni batu yang berkecamuk, okay. And then dia ada soot layer yang disebabkan oleh pembakaran hutan lah, okay. Bila ada hentaman meteorit, apa yang berlaku? Tempat hentaman meteorit ni dipanggil sebagai meteorite impact tu. Quartz dia akan terlebur and then dia terhablu secara pantas, dipanggil short outer quartz. Okay. Okay, and then lautan sendiri akan menghasilkan tsunami. Tsunami akan hentam daratan membentuk lapisan tanah yang berkecamuk, tak ikut bedding yang biasa. Okay. And then berlaku pembakaran hutan disebabkan oleh hentaman tadi dan dia membentuk lapisan salt layer ni adalah peak layer lah. Okay, jadi the largest known extinction adalah pada masa Permian Triasik, itu pada 250 juta tahun. Okay, jadi itu adalah kita punya kuliah kita yang sepatutnya saya sampaikan dalam tempoh 6 jam, tapi saya simplifiedkan pada dalam tempoh 2 jam. Ada pertanyaan setakat ni? Tak ada, Doktor. Okey. Kalau tak ada, saya akan bincangkan berkenaan dengan soalan yang akan keluar nanti pada 21 ke 22 ya exam? 21. 21. Okey. Saya boleh tunjuk, you boleh tengok. Okey, ini soalan dia. Tapi muka surat depan je saya tunjuk. Okey, soalannya dia ada bahagian A dan juga bahagian B. You perlu jawab kedua-dua soalan ni. Okay. And then jawabnya you tulis dalam kertas soalan ini. Masa dia adalah 1 jam 30 minit. Okay. So dia ada 5 muka surat tercetak. Soalan yang pertama. Okay. Bahagian A 30 markah. And then bahagian B adalah 20 markah. Okey. Jadi saya bagi tahulah, okey. Saya tak boleh tunjuk tapi saya boleh bagi tahu. Okey. Soalan bahagian A ada 15 soalan.
yang bentuk dia adalah isi tempat kosong. Okay. Isi tempat kosong. Okey. Soalan yang pertama berkenaan dengan sistem suria. Perlu baca tentang sistem suria. Kuliah kita yang pertama tu. Yang kedua pun berkenaan dengan sistem suria tentang teori. Okey. Soalan yang ketiga pun berkenaan dengan sistem suria. Okey. Satu soalan, 2 markah. Okey. Soalan yang keempat berkenaan dengan bumi, pelapisan bumi. Okey. You kena tahu berapa lapisan bumi semua tu. And then you kena tahu bumi teras dalam, teras luar, ciri-ciri dia. Soalan keempat, soalan kelima adalah berkenaan dengan bumi. Okey. Struktur bumi. Soalan keenam berkenaan dengan matahari. Okey. Apa itu matahari, you kena tahu. Okay. And then soalan ketujuh berkenaan dengan matahari juga tentang tindak balas dalam matahari. Okay. Soalan yang ke-8 berkenaan dengan gelombang sismik. Okay. Digunakan untuk matahari itu, untuk kita tengok pelapisan, kita dah belajar. Okey. Soalan yang ke-9 berkenaan dengan gunung berapi. Gunung berapi ni saya ada share slide dia, you boleh baca lah. Okay. And then soalan ke-10 berkenaan dengan magma. Soalan ke-11 berkenaan dengan sistem hidrosfera, air ya. Hidrosfera. Soalan ke-12 pun berkenaan dengan hidrosfera, lebih kepada lautan. Okay. Jadi you kena tengoklah. Okay. 11 tu hidrosfera, yang ke-12 tu hidrosfera lebih pada lautan. Okay. 13 lebih kepada sistem biosfera yang kita baru bincang tadi. Ke-14 juga sistem biosfera. Okay. Yang ke-15 adalah sistem biosfera lebih kepada kepupusan dinosaur. Okay. Jadi itu adalah 15 soalan isi tempat kosong yang you perlu jawablah. Okay. Okey, bahagian B ada 2 soalan. Satu soalan 10 markah. Okey, soalan ni panjang jugalah. Okey. Untuk bahagian B, soalan yang pertama adalah berkenaan dengan teori tektonik keping. Okey. So you kena baca teori tektonik keping. You dah berkuliah dengan saya. Apa itu, Wegener semua tu. Okey. And then soalan yang kedua berkenaan dengan atmosfera. Okay, 10 markah juga. Yang ni yang saya sebutkan tadilah. Lapisan dia. Okey, and then juga angin. Jadi ini you kena baca. Okey. Jadi itu saja yang boleh saya sampaikan untuk soalan peperiksaan. Ada pertanyaan setakat ni? Doktor, soalan semua subjektif je? Subjektif, yes. Satu lagi, kalau boleh ke campur multilingual? Maksudnya campur bahasa? Boleh, tak ada masalah, tak ada isu. Okay. You boleh bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu, tak ada masalah. Okay. Tapi kalau boleh, satu soalan itu you nak tulis Inggeris lah semua. Ataupun BM semua. And then soalan lain you nak tulis English semua. Jangan English BM. Satu baris English, satu baris BM. Satu baris English BM. Tak nak lah. Yeah. Kelang kabut juga saya nak baca macam tu. Pening lah. Yeah.
Dan satu soalan tu English semua. Soalan nombor 2 BM semua. Tapi in term, kalau ada term-term dalam bahasa Inggeris, you bolehlah buat term. Okey, ada pertanyaan lain? Doktor, apa Ya. tu yang bahagian B tu, yang 10 markah tu kita kena buat jawapan dia dalam bentuk karangan ke boleh point 1, 2, 3? Okey, you boleh dua-dua. Okey. Dalam bentuk karangan boleh, dalam bentuk point boleh. Tapi saya nasihatkan untuk memudahkan saya semak, you buat dalam bentuk point. Maksud dia point 1 apa dia? Point 2, point 3, maknanya saya boleh senang nak baca. Okay. Sebab kalau karangan saya akan pick up cari juga dia punya ni. Tapi kalau terlepas itulah, jadi kalau ada point tu, you boleh agaklah at least 10 markah, 10 point sekurang-kurangnya. Okay. Soalan dalam BM. Okay. Soalan kita dalam bahasa Melayu. Okay. Ada tanya lain? Doktor, jikalau tersalah eja atau apa-apa, adakah ditolak markah? Tidak. Okay. Saya tak tolak markah salah eja. Jangan biarkan kosong. Okay. Kalau contoh isi tempat kosong, you salah isi, tak apa, saya tak tolak markah. Okay. Ya. Jadi you jangan biarkan kosong. Kalau nak dekat kena-kena pun saya. Terima kasih doktor. Ada apa lagi? Doktor, kertas kajang tak perlu bawa kan dalam dewan? Tak perlu. You bawa alat tulis dengan keluar. You kena masuk alat tulis, kad matrik, kad pelajar you. And then slip peperiksaan, you kena print lah. Ataupun online ke, you kena tunjuk. Sebab you kena tunjukkan slip peperiksaan you. Maknanya sistem bumi itu, and then kad matrik. Dua tu je you bawa masuk. Dengan alat tulis lah. Handphone boleh bawa masuk. Letak dekat ni. Okay. Dekat depan. Okay. So, kalau tak ada soalan, saya ucapkan all the best. Okay. Pastikan you buat dengan baik. Jangan gopoh. Masa yang saya berikan 1 jam 30 minit tu dah cukup saya rasa. Okay. Dah cukup untuk you menjawab soalan ni dengan baik. Okay, jadi kita bersurai. Kita jumpa lagi insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak doktor. Thank you, doktor. Terima kasih doktor. Okay, Doakan kami yang terbaik. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. Terima kasih doktor. Okay, sama.